Kenapa Datuk Seri Najib sukar untuk mendapat keadilan? Itulah turning point yang kita nak bawa pada malam ini, saudara. Jadi untuk membicarakan satu tajuk yang sangat besar, yang sangat dominan dan mendapat perhatian, bukan setakat perhatian dalam negara kita, malah perhatian ini di seluruh dunia, saudara. Jadi pada malam ini saya membawakan siaran langsung ini bicara tokoh bersama saya, iaitu yang berbahagia Datuk Lokman Nur Adam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, saudara, dan juga merupakan Presiden Laskar Cyber Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk. Soalan sukar saya nak mulakan. Ya. Tetapi mahu atau tidak, terpaksa juga saya nak bertanya kepada Datuk. Okey. Sebab ini sudah bukan menjadi rahsia lagi kepada kita, rakyat dan kepada pencipta keadilan. Datuk, kalau saya nak imbau kembali ke belakang sekejap dalam sejarah pemerintahan Datuk Seri Najib, sewaktu Perdana Menteri 9 tahun memerintah, terdapat suara-suara daripada pihak pembangkang ataupun kita katakan suara Tun M sendiri. Ketika itu bersama dengan pembangkang, akhirnya bersama dengan Abah, mereka menggelar Datuk Seri Najib ini dengan pelbagai gelaran-gelaran yang tidak enak untuk kita dengar. Saya nak sebut pun rasa tak baiklah. Ya. Daripada sejak situlah, Datuk, seolah-olah kita nampak Datuk Seri Najib ni dijadikan mangsa. Dijadikan mangsa, mungkin dendam politik ataupun sebagainya. Saya mohon untuk ulas dahulu ni, Datuk, sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih panas sedikit. Kenapa Datuk Seri Najib sukar untuk mendapat keadilan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Pertama sekali kita tahu bahawa pilihan raya umum yang ke-13 kita lihat pilihan raya umum yang ke-13. Pada ketika itu UMNO BN dari segi prestasi dia dalam pilihan raya sebelumnya sudah berada dalam keadaan yang parah. Jadi strategi yang Barisan Nasional gunakan pada ketika itu, kita tak jual parti. Branding yang kita jual ialah Najib Tun Razak, Perdana Menteri yang baru mengambil alih pada tahun 2009, dan beliau merupakan Perdana Menteri untuk calon Perdana Menteri untuk tahun 2013. So kita lebih banyak jual Datuk Seri Najib kerana imej dia yang baik. Namun selepas pilihan raya umum yang ke-13 kita lihat serangan-serangan ke atas Datuk Seri Najib ini sudah menjadi semakin parah. Semakin parah kerana mereka tahu untuk menjatuhkan Barisan Nasional mereka perlu tarnishkan imej Datuk Seri Najib. Dan ini kita lihat dimulakan bila mana terdapat dendam kesumat seorang tua, minta maaf cakap, yang bernama Tun Dr. Mahathir, yang hari ini sudah membayangkan kemungkinan akan menyertai Parti Putra pula. So Tun Mahathir ni, saudara, dia berdendam kerana dua perkara. Pertama, kerana anak dia gagal untuk ditempatkan di tempat yang selayaknya sebelum dia mengundur diri. Itu salah dia juga, sebab kita dalam UMNO ni kebanyakannya kita tak benarkan anak-anak kita ini terlibat dalam politik sehinggalah bapa terpencet. So Mukris gagal untuk mendapat tempat dalam persaingan, baik di peringkat ketua pemuda, dia kalah dengan Khairi Jamaluddin. Dia bertanding jawatan naib presiden juga, dia kalah. So Mahathir rasa kecewa kerana Najib tidak mengangkat Mukris sebagai naib presiden pada ketika itu. Nak kata salahkan Datuk Najib pun tak boleh, sebab Datuk Najib tanya sendiri dengan Mukris dia nak bertanding mana, dan Mukris dah pun menjawab dengan dia nak bertanding MT saja. So keputusannya Datuk Najib akhirnya endorse barisan yang lama, iaitu Barisan Gandingan Naib Presiden
Datuk Zahid, Datuk Seri Syafiq Hamdan dan juga Isyamuddin Tun Hussein. Itulah yang di-endorse oleh Datuk Seri Najib. Tiba-tiba Mukhlis bertanding naik presiden. Dan dia hampir menang. Dia dapat nombor 4. Nombor 3 Isyamuddin. Jadi ini antara perkara pertama yang menyebabkan Mahathir marah. Kedua, Mahathir marah dengan Datuk Najib ni kerana ada bisnes gold mine ataupun lumbung emas. Contohnya bisnes IPP, Independent Power Producer, yang melibatkan kroni-kroni Tun Dr. Mahathir macam Syed Motal, Bukhari, Malakoff, Ananda Krishnan, Tanjung Holding Energy. Begitu juga dengan Genting Sanyen, Genting punya syarikat. Begitu juga dengan YTL. Mereka ni menguasai jana kuasa elektrik. Tapi kalau kita lihat yang menyebabkan dia orang marah ni, bila mana Datuk Najib mengarahkan supaya 1MDB menceburi bidang IPP ni dengan membeli syarikat-syarikat Independent Power Producer ni. 1MDB melalui Edra Energy telah berjaya membeli syarikat milik Ananda Krishnan, Tanjung Holding Energy. Begitu juga dengan Genting Sanyen. Dan ianya memberikan banyak manfaat kepada rakyat. Kerana bila kita ambil alih dua syarikat ini melalui Edra Energy, anak syarikat 1MDB, kita menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara. Dan disebabkan 1MDB bila masuk tender tu, dia bekalkan tenaga elektrik ni 9 sen lebih murah daripada kroni-kroni Mahathir ni. Dan 1 sen lebih murah daripada TNB sendiri. Ini menyebabkan kita berjaya mengurangkan tarif elektrik pada awal tahun 2015. Buat kali pertama. Biasa tarif elektrik ni naik, tapi bila kita menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara, 50% masih lagi dikuasai oleh TNB, 25% Malakoff, ada yang YTL dan sebagainya. Jadi kena fahamlah kenapa Datuk Seri Najib mengambil inisiatif untuk ambil alih. Kerana 21 tahun ni kontrak yang diperolehi oleh 4 kroni Tun Dr. Mahathir ni, mereka bukan hanya membekalkan tenaga kepada TNB dengan harga 8 sen lebih mahal daripada biasa. Tapi yang menyebabkan Tan Sri Ali Arub dulu meletakkan jawatan sebagai pengurusi TNB ialah kerana dalam mereka ni membekalkan harga 8 sen lebih mahal daripada apa yang dibekalkan oleh TNB, mereka juga menikmati subsidi gas. Dan value subsidi gas untuk tempoh 21 tahun kontrak itu, nilai dia ialah 155,000 juta ringgit, 155 bilion ringgit. Kita menikmati subsidi RON95 diesel LPG. Kalau tidak ditarik subsidi gas pada tahun 2014 tu, pada Disember, 1 Disember, untuk tahun 2014, untuk subsidi RON95, diesel dan LPG ni, gas bermasak, untuk 3 subsidi untuk ke 32 juta rakyat Malaysia ni hanya bernilai 22.34 bilion. Sikit berbanding dengan yang didapati oleh 4 kroni Tun Dr. Mahathir ni. Jadi macam mana Datuk Seri Najib nak benarkan benda ni berterusan dikaut harta kekayaan negara ni untuk kroni-kroni Tun Dr. Mahathir ni hidup lavish. Itu sebab dia arahkan untuk hentikan. Jadi ramai orang tak faham tentang 1MDB ni, mereka buruk sangka. Kita tak nafikan memang Jolo ada melakukan penyelewengan. Tetapi hingga hari ini tidak ada sebarang pendakwaan ke atas Jolo. Tidak ada pendakwaan ke atas Zeti Akhtar Aziz, suami dia Taufik Aiman, anak dia Aziz Taufik. Tidak ada pendakwaan ke atas kroni Tun Dr. Mahathir yang lain, selain daripada Jolo yang bapa dia pun memang kroni Tun Mahathir. Azeti Akhtar Aziz pun kroni Tun Dr. Mahathir. Nur Muhammad Yaakob yang menerima 85 juta ringgit juga merupakan kroni Tun Dr. Mahathir. Tetapi tidak ada pendakwaan sehingga ke hari ini.
saya nak mencelah sikit. Ya. Apakah ini kita boleh katakan bahawa kerana Datuk Seri Najib ini untuk dikronikan kepada rakyat, lalu golongan-golongan yang memusuhi Datuk Seri Najib ini marah kepada mereka sebab mereka mungkin tidak dapat bahagian-bahagian. Saya rasa lebih kepada kroni-kroni Tun Dr. Mahathir ini sudah terlalu melampau. Seri Najib membataskan keterlampauan dia itu. Maknanya cukuplah 21 tahun dah kau jarah negara ni. Cukup. Bagi pula kita agihkan kekayaan ekonomi negara ni kepada rakyat. So ini yang menyebabkan kalau kita tengok dalam tenureship Datuk Seri Najib juga, banyak hasil kekayaan ekonomi negara diagihkan kepada rakyat dalam bentuk bantuan rakyat Satu Malaysia, BRIM, bantuan awal persekolahan, bantuan dalam bentuk kedai rakyat Satu Malaysia yang kita subsidi supaya terutamanya harga barang-barang di Sabah Sarawak tinggi dari kita subsidi dalam bentuk bas yang hantar barang makanan, kita subsidi dalam bentuk macam-macam untuk seimbangkan harga semenanjung dengan kedai-kedai rakyat Satu Malaysia. Ini bukan kedai yang mendatangkan keuntungan, rugi, tapi kerajaan kena subsidi untuk pastikan bahawa rakyat memperolehi harga barang-barang dengan harga berpatutan. Jadi banyak lagi lah kita lihat yang dibawa oleh Datuk Seri Najib, kad siswa Satu Malaysia, bantuan untuk penoreh getah, nelayan, pesawah padi, pekebun kecil. Namun benda tu dah tinggal kenangan. Benda tu dah jadi kenangan. Baik, Datuk. Sebelum kita pergi lanjut lagi, masuk dalam lagi tentang keadilan untuk Datuk Seri Najib ni. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi pada malam ini saya nak ceritakan sedikit dahulu latar belakang Datuk Seri Najib. Beliau merupakan tokoh politik bukan baru. Sejak daripada berusia 23 tahun Datuk sudah terlibat dengan politik sebagai ahli parlimen Pekan. Kemudian dalam usia 25 tahun sudah memegang jawatan timbalan menteri ketika itu timbalan menteri Telekom dan Pos. Dan pada usia 29 tahun sudah menjadi Menteri Besar Pahang. Dan juga ada beberapa jawatan-jawatan lagi, timbalan menteri dan juga menteri kabinet. Ini dalam tempoh yang panjang Datuk sejarah dia. Jadi ramai orang katakan ini berkaitan dengan Datuk Seri Najib ni perkara-perkara yang mereka lihat kononnya Datuk Seri Najib tokoh yang tidak berwibawa dalam negara kita. Sedangkan kalau kita lihat satu tokoh yang pembaharuan yang telah membawa banyak kemajuan dalam tempoh yang singkat Datuk. 9 tahun pemerintahan berbanding pada satu masa dahulu seorang PM yang memerintah 22 tahun. Tetapi kerana 9 tahun saja banyak pembangunan yang dibuat. Apa pandangan Datuk ni? Memang tak dinafikan lah kalau kita nak senaraikan jasa-jasa Datuk Seri Najib ni memang banyak. Namun bila dendam kesumat bila dendam kesumat ni berpunca daripada dendam kesumat satu manusia. Kalau nak ikutkan Tan Sri Muhyiddin pun pada awalnya dah nak pencen lah. Dia nak bersara bila mana Puan Sri Nuraini tak sihat. Sebelum dia kena kanser lagi, dia dah minta dengan Datuk Seri Najib nak bersara. Datuk Seri Najib yang pujuk Tan Sri Muhyiddin supaya jangan bersara. Dan peringkat awal bila mana Tun Mahathir menghasut Tan Sri Muhyiddin pun tak nak. Dia tak nak. Tapi yalah, lambat laun dah termakan dengan janji-janji daripada Tun Mahathir. Dia pun usia dia lebih tua daripada Datuk Najib. Kalau dia tunggu pun dia tak ke mana sebab Datuk Najib lebih muda. So tendensi untuk dia tidak merasa kursi Perdana Menteri itu pun ada. Maknanya susah untuk dia duduk tu kalau dia tak lawan Datuk Najib. Dan akhirnya pujukan demi pujukan, akhirnya dia bersetuju dan dia bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir untuk menentang Datuk Najib daripada dalam. Dan ini akhirnya menyebabkan
membawa kepada satu cubaan kudeta. Kudeta ni rampasan kuasa. Bila mana ianya melibatkan bekas peguam negara, siapa nama, Gani Patail, melibatkan Zeti Akhtar Aziz, Governor Bank Negara, melibatkan Tan Sri Abu Kasim, Ketua Pengarah SPRM dulu, cuba dilibatkan Ketua Polis Negara pada ketika itu, Tan Sri Khalid Abu Bakar. Dan Tan Sri Khalid lah yang sebenarnya yang telah mendedahkan perancangan ataupun konspirasi mereka. Itu sebabnya bila mereka tubuhkan satu pasukan petugas khas, pasukan tu baru je ditubuhkan, tapi kertas pertuduhan kononnya ke atas Datuk Seri Najib dah ada. Kertas pertuduhan ke atas Datuk Najib itu dah ada. Dan perencanaan mereka pada hari Rabu tu, mereka nak umum dalam mesyuarat kabinet bahawa sudah ada kertas pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib. Dan kalau Datuk Seri Najib tak nak meletakkan jawatan, polis akan ambil Datuk Najib, tangkap. Ini perancangan Tan Sri Muhyiddin. Tapi benda ni dah dibocorkan oleh salah seorang Tan Sri yang terlibat ni. Dan akhirnya menyebabkan Datuk Seri Najib mengambil satu tindakan yang drastik. Kalau nak ikutkan kudeta ni, menumbangkan kerajaan secara tidak demokratik, boleh kena hukum gantung tau. Boleh kena hukum gantung, sebab dia macam Al-Ma'unah dulu, dia rompak senjata, tapi dakwaan kepada dia melancarkan peperangan terhadap Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Ingat lagi tak Amin Ghazali? Betul. Al-Ma'unah kan, kena gantung, dia dengan 2 orang lagi. So kalau nak ikutkan, Tan Sri Muhyiddin ni boleh dihukum gantung. Tapi apa yang Datuk Najib buat, dia cuma sehari sebelum mesyuarat kabinet yang dia orang plan nak buat kudeta tu, Datuk Najib gugurkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri apa masa tu? Menteri Pertanian ke apa? Muhyiddin. Lebih kurang lah. Pendidikan. So apa ni, dan beberapa orang lain digugurkan daripada kabinet. Tetapi tak dipecat. Bila Tan Sri Muhyiddin dipecat daripada UMNO, bila Mukhris dipecat daripada UMNO, setahun lepas tu, selepas macam-macam, lepas dia orang digugurkan daripada kabinet, ini kuasa untuk memilih siapa duduk dalam kabinet, kuasa Perdana Menteri, hak dia. Tapi bila dia duduk dalam parti, dia jadi gunting dalam lipatan, maka akhirnya kita terpaksa lah mengambil tindakan disiplin dan kita gugurkan mereka. Apakah Datuk kenyataan dalam media, iaitu mantan peguam negara ketika itu, Tan Sri Apandi Ali, pernah mengatakan bahawa Tun M telah menghantar seseorang untuk Tun M telah menghantar mendiang Gopal Sri Ram, dan minta supaya Tan Sri Apandi menangkap dan mendakwa Datuk Seri Najib. Dan bila Tan Sri Apandi tanya atas alasan apa saya nak dakwa Datuk Najib, dia kata people do not like him. You arrest him, people will like it. Jadi apakah ini bukan rule of law. Apakah ini keadilan? So ini jelas membuktikan bahawa sudah ada perancangan yang tidak baik untuk menganiaya Datuk Seri Najib. Dan sebaik saja mereka berkuasa. Kita tengok dalam buku Tan Sri Tommy Thomas sendiri, Justice in Wilderness, dia mendedahkan bahawa sebelum mereka menang tahun 2018, Tommy Thomas dah berjumpa dengan Zainul Zakaria, bawa pergi ke jumpa dengan Tun Mahdi, dah bincang tentang isu MDB semua. Mereka dah plan nak kenakan Datuk Najib sebelum mereka menang pilihan raya. Dan lepas menang pilihan raya, kita lihat Tommy Thomas dilantik jadi peguam negara. Dan kita lihat apa yang Mahathir buat, semua institusi asas negara dia tukar, dia letak orang dia. Ketika tu kita ada Ketua Hakim Negara Tan Sri Raus, tapi dia paksa Tan Sri Raus ini letak jawatan ganti dengan Richard Malanjun, Tan Sri Richard Malanjun.
Dan Richard Malanjur adalah lantikan yang dah disahkan oleh Tommy Thomas, bukan lantikan yang dibuat oleh Judiciary Appointment Commission ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Richard Malanjur adalah calon yang dicadangkan oleh Tommy Thomas. Jadi memang tidak mengikut perlembagaan, tidak mengikut peraturan. Pelantikan dia itu tidak sah mengikut undang-undang. Sama jugalah dengan pelantikan Ketua Hakim Negara sekarang, Tengku Maimun. Ianya atas cadangan Tommy Thomas, bukan atas cadangan jawatan kuasa pelantikan ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. So sepatutnya hari ini saya nampak kerajaan dia kena kembali membetulkan keadaan ini, dapatkan nama daripada Jack untuk mencadangkan siapa patut diletak sebagai Ketua Hakim Negara. Kalau Jack merasakan Tengku Maimun layak untuk diangkat semula, maka cadangkan. But kena ikut prosedur tu, kena kembali betulkan keadaan ni. Sebab ianya telah haywire. Dia dah rosak akibat daripada pelantikan dibuat atas cadangan daripada Tommy Thomas. Dan bila Tommy Thomas menjadi peguam negara, kita lihat Tan Sri Apandi dipaksa meletakkan jawatan dan akhirnya Tan Sri Apandi dibayar 3.7 juta ringgit sebagai pampasan. Dan kita lihat Tommy Thomas telah melantik orang yang seperti Gopal Sirah untuk menjadi DPP kanan yang mengendalikan kes Datuk Seri Najib. Yang kita tahu orang ini mempunyai kepentingan peribadi. Orang ini pernah berjumpa dengan Tan Sri Apandi. Ada CCTV lagi di kawasan rumah dan sebagainya. So ada bukti memang dia berniat jahat ke atas Datuk Seri Najib. Macam mana dia boleh jadi DPP kanan? Dan ini pun tidak dinafikan oleh dinafikan. Sehinggalah mendiang pun dah meninggal. Jadi Datuk, saya nak bawa sikit untuk kita lebih faham lagi tentang keadilan ini. Keadilan ini iaitu meletakkan sesuatu pada neraca dia. Saya nak bawa satu ayat hadis daripada ayat Qudsi, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim ke atas diriku dan aku jadikannya kezaliman itu haram antara kamu, maka janganlah kamu berlaku zalim sesama kamu. Betul. Ini tentang kezaliman. Jadi Datuk, kita dan pergi kita sebagai manusia tidak boleh condong pun kepada pemimpin yang zalim. Dan saya memang berpegang pada benda ni. Sebab kawan-kawan saya dalam PAS dulu selalu ulang benda yang sama. Jangan sesekali kita condong kepada pemimpin yang zalim. Bukan suruh sokong pemimpin yang zalim, condong pun tak boleh. Tak boleh, betul. Jadi saya masih ingat Datuk, satu kata-kata keramat daripada bosku lah di Mahkamah Persekutuan dalam rayuan terakhir Saya sendiri berada di hadapan Datuk Seri Najib, memberikan kata-kata semangat kepada penyokong-penyokong kita. Katanya apa? Saya tak tewas, cuma saya tidak mendapat keadilan. Jadi boleh tak ulas Datuk? Yalah, kalau kita tengok pertamanya dari segi keadilan, hakim yang telah dipilih mengikut sistem, kita kena tahu sistem mahkamah ni. Sistem mahkamah ni bukan Ketua Hakim Negara boleh suka-suka letak hakim siapa. Tak. Bila kes kita masuk pagi tu, di Kementerian Kehakiman ni, dia sudah ada satu sistem yang boleh menentukan siapa hakim yang akan mendengar sesuatu kes. Maknanya sistem yang pilih. Bila sistem yang pilih, tidak ada unsur-unsur salah guna kuasa dan sebagainya. Sistem telah memilih Datuk Sufian Razak sebagai hakim yang mengendalikan kes SRC Datuk Seri Najib. Tetapi malangnya, seminggu selepas Ketua Hakim Negara ditukar dan kemudian
Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya. Ditukar. Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya ini yang dilantik bukan atas cadangan Jet, telah memindahkan seorang hakim junior daripada Mahkamah Komersial, iaitu Nazlan Ghazali. Dan tak ada pengalaman, Datuk. Tidak ada langsung pengalaman dalam kes jenayah ni. Tiba-tiba dia pindahkan untuk jadi hakim ni, menggantikan Hakim Sufian Azhar. Alasan dia, Hakim Sufian Azhar ini, abang dia ialah Esko Kerajaan Negeri UMNO. Padahal dia tidak duduk sekali. Dia bukan duduk serumah. Dan kalau ikut undang-undang ni, kalau setakat abang dia ke, atuk dia ke, tak ada hal. Bukan hubungan dekat macam Tengku Maimun dengan suami dia. Itu hubungan dekat. Kalau kita tengok posting-posting suami Tengku Maimun, jelas menunjukkan betapa benci dia kepada bosku. Jadi macam mana orang macam ni, isteri dia boleh mengadili kes bosku? Itu yang menyebabkan Peguam Datuk Seri Najib mempertikaikan. Dan kemudian ada pula gambar-gambar dalam mahkamah. Suami Tengku Maimun telah mengambil gambar, menghantar report, kita tak tahu pada siapa. Tapi dia ambil gambar Datuk Seri Najib. Dia pun ada selfie dengan apa ni, siapa nama ni, Isyam Putih. So menjadi persoalan, kepada siapa dia hantar gambar-gambar tu semua, kepada siapa dia report. Jadi benda-benda macam ni, itu pertama lah. Hakim Nazlan ni pula dah lah tak ada pengalaman. First time ambil kes jenayah dan terus diberikan kes berprofil tinggi. Dan hakim ini, Mahathir tahu dia terlibat dengan kes penubuhan SRC International. Memang purposely dilantik oleh Mahathir untuk pastikan Najib kalah. Cuma kita tak tahu sehinggalah benda ni bocor. Later on, dah selesai di mahkamah tinggi. Bila pergi ke mahkamah rayuan, baru kita tahu. Dan kita, Peguam Datuk Seri Najib telah masukkan permohonan untuk memberikan bukti baru. Bukti baru ni apa? Ni saya nak beritahu. Antaranya, untuk maklumat, ramai orang tak tahu bahawa Hakim Nazlan ni sudah disoal siasat oleh pihak SPRM. Sebab bila ada orang kata dia terima 2 juta, dan daripada 2 juta ni 1,36,127 ringgit 40 sen telah dimasukkan ke dalam akaun dia melalui 11 transaksi. Dan bila ada laporan macam ni, pihak SPRM siasat. Pihak SPRM siasat didapati bahawa dia ada melanggar Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana telah menjatuhkan hukuman tidak mengikut Perlembagaan Persekutuan, tidak mengikut undang-undang. Dan SPRM dah lama selesai siasatan dan bagi pada pejabat AG Chambers, tapi tidak ada sebarang tindakan. Dan tiba-tiba AG Chambers yang peringkat awal mengatakan dah terima laporan, tiba-tiba kata kertas siasatan tak ada dengan dia. Sehingga kan SPRM kena provide balik kertas siasatan. Kemudian dia kata tak lengkap, dipulangkan balik. Kemudian dilengkapkan lagi, dipulangkan balik, dilengkapkan lagi, dipulangkan balik. Last kali September 2022 dah lengkap, dah selesai. Tetapi still tidak ada pertuduhan ke atas Hakim Nazlan. Yang ini yang menjadi persoalannya. Apa bukti-bukti baru yang ada pada yang nak dibentangkan tetapi tidak dibentangkan di peringkat Mahkamah Rayuan dan di peringkat Mahkamah Persekutuan? Antaranya, bila SPRM menyiasat Hakim Nazlan, bila ditanya adakah kamu terlibat dengan penubuhan SRC, sebab dalam judgement Hakim Nazlan mengatakan Najib ni bersalah bila mana dia niat dia menubuhkan SRC tu pun dah salah, dia kata.
Tetapi sebenarnya yang menubuhkan SRC Hakim Nazlan dan Maybank. Atas cadangan Hakim Nazlan dan Maybank, tak ada kena-mengena dengan Dato' Najib. Dan ini ada dalam bukti baru, bila mana 4 kali pegawai SPRM siasat dan tanya dengan Hakim Nazlan kata dia tidak terlibat. Kali kedua tanya tak terlibat, kali ketiga tanya tak terlibat, kali keempat tanya tak terlibat. Mistik pegawai SPRM ni zaman dululah Latifah Koya punya time, dia tunjukkan bukti. Sepatutnya bila Hakim Nazlan tu kata dia tak terlibat, terus dia ambil keterangan dia. Jadi bila dia dah bagi keterangan dia tak terlibat, kemudian kita keluarkan bukti ada dia punya dalam minit mesyuarat ada nama dia terlibat. Ada dokumen-dokumen dia tanda tangan. Dan yang paling sedap sekali, Maybank ini ketika Nazlan menjadi Head of Legal and Corporate Affairs, Company Secretary Maybank dan juga General Counsel Maybank dibayar 800,000 untuk khidmat dia menguruskan SRC International. Makna Hakim Nazlan ni terbabit lah. Terbabit. Kalau dia terbabit, kenapa dia kendalikan pembicaraan tersebut? Itulah sebabnya Nazlan bukan hanya boleh didakwa kerana dia melanggar Seksyen 220 Kanun Kesiasaan, dia melanggar tata etika hakim kerana gagal untuk mengisytiharkan konflik of interest dia. Kita nak tanya pula, kenapa pihak SPRM ataupun AG sendiri tidak, apabila ada kertas bocor tentang pendakwaan boleh didakwa Hakim Nazlan ini di bawah Seksyen 220 ini, kenapa sampai ke hari ini pihak SPRM ataupun AG berdiam diri dulu? Kalau benar ini kertas benar, kita kena faham SPRM kerja dia menyiasat. Selepas dia dah selesai, sekarang terpulang kepada AG untuk membuat pendakwaan. Kenapa AG tak keluar? Itu kita kena faham. Kita bukan nak menuduh, tapi kita tahu bahawa AG dilantik. Kalau pendakwaan, yang ni ramai orang tak faham. Kalau pendakwaan dibuat ke atas Hakim Nazlan, automatik Dato' Najib perlu dibebaskan daripada penjara. Malah kalau benda ni dibuat awal, Dato' Najib tak akan masuk penjara pun. Tak masuk. Sebab ada orang yang melindungi penjenayah. Itu sebab Dato' Najib ke penjara. Setiap saat Dato' Seri Najib ke penjara, dia dianiaya. Dia dianiaya. Dia dizalimi. Kerana dia tak sepatutnya berada di penjara. Kenapa dia berada di penjara? Kerana hari ini ada orang melindungi Nazlan, tidak melakukan pendakwaan ke atas Nazlan. Mungkin AG boleh selamat di dunia, tetapi akhirat dia kena hadaplah dengan Allah Ta'ala. Kerana bukan kita lebih baik kita lepaskan 1,000 orang. Prinsip undang-undang ni lebih baik kita lepaskan 1,000 orang yang bersalah daripada kita memenjarakan satu orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Dan hari ini terang-terang Dato' Najib adalah mangsa. Kerana kalau didedahkan tentang penglibatan Hakim Nazlan dalam penubuhan SRC, maka Dato' Seri Najib perlu dibicarakan di hadapan, dibicarakan semula, retrial di hadapan seorang hakim konflik of interest. Perangai buruk ni. Nazlan ini sudah 2 kali. Ada satu kes melibatkan saman sebuah syarikat kepada OCBC. Sudah syarikat ni dah menang di peringkat mahkamah tinggi. Bila pergi ke mahkamah rayuan, Nazlan ni syarikat OCBC ni dia punya lawyer, Nazlan pernah menjadi anak buah, atau maknanya bos Nazlan tu adalah peguam yang mewakili OCBC. So sepatutnya Hakim Nazlan tidak boleh
tidak boleh menjadi hakim dalam apa ni, mengadili kes ni. Dan apa yang berlaku ialah kes ini walaupun dah menang di Mahkamah Tinggi, Nazlan dalam judgement dia, bila dia mengendalikan kes di peringkat Mahkamah Rayuan, dia telah reverse keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. So sekarang ni dalam masa terdekat ini, pihak berkaitan akan membuat laporan polis ke atas Hakim Nazlan. Dalam masa terdekat. Dalam masa terdekat ni. Dan kita harap tuan-tuan dapat sabar sikit, nantikan benda ni. Jadi Datuk, saya nak bertanya lebih lanjut lagi. Ada banyak lagi. Banyak kita lagi, nak beritahu pasal ketidakadilan. Itu hanya sebahagian dia. Dan apa lagi bukti-bukti selain daripada minit mesyuarat, dokumen yang ditandatangani oleh Nazlan? Ada satu lagi bukti yang menunjukkan bahawa pendakwaan ke atas Datuk Najib ni pun dah salah. Sebab salah dia, Datuk Najib dituduh menerima rasuah kerana meluluskan pinjaman ke atas SRC International dengan menggunakan duit kuap. Kononnya 42 juta yang dimasukkan dalam akaun Datuk Seri Najib itu adalah duit daripada pinjaman kuap. Tapi bukti terbaru yang diterima menunjukkan bahawa duit ini bukan duit kuap. 42 juta yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib adalah duit yang dipinjam oleh Putera Perdana Construction, pinjam dengan Maybank. Pinjam dengan Maybank 140 juta dan kemudian dipindahkan ke dalam akaun Putera Perdana Development. Lepas tu dimasukkan dalam akaun Datuk Seri Najib 42 juta. Dan daripada akaun Datuk Seri Najib ini dipindahkan kepada akaun SRC International. Mula-mula 25 juta, kemudian mula-mula 27 juta, kemudian 5 juta. So actually yang tinggal dalam akaun Datuk Seri Najib, duit daripada pinjaman yang dibuat oleh Putera Perdana Construction ni daripada Maybank, yang tinggal dalam tu ada 10 juta. Itu yang diguna untuk bantu anak yatim, untuk buat masjid, untuk bantu buat CSR, program CSR UMNO. Jadi kalau tengok kertas pertuduhan tu pun dah patutnya kes ni dah buang. Dah cacat ya? Dah cacat. Sebab kertas pertuduhan itu tuduhan dia lain. Duit tu kalau ikut money trail yang baru diketahui, datangnya daripada sumber lain. So patut kes dah boleh buang. Ataupun dia kena dakwa balik Datuk Najib mengikut pertuduhan baru. Dan pegawai daripada Maybank sendiri mengesahkan Hakim Nazlan tahu Putera Perdana Construction membuat pinjaman 140 juta tu. Maknanya memang Nazlan ni berniat jahat. Itu jelas, berniat jahat. Tapi malangnya benda ni dia kalah bila Nazlan mengadili kes tersebut. Yang kita tahu, Nazlan dinaikkan pangkat menjadi Hakim Mahkamah Rayuan, reward untuk dia. Dan kemudian apa yang berlaku kita lihat bila pergi ke Mahkamah Persekutuan, Datuk Najib minta dia dah kalah di Mahkamah Rayuan, kalah di Mahkamah Tinggi, dia cuba nak guna pendekatan berbeza nak dapatkan Queen Counsel. Tommy Thomas pernah dapatkan King Counsel. Bekas Ketua Menteri Sabah pernah menggunakan khidmat Queen Counsel, tak ada masalah. So kenapa Datuk Seri Najib tak boleh atas alasan Queen Counsel tak pandai bahasa Melayu lah apa semua sekali. Kalau dia tak pandai bahasa Melayu, baguslah, senanglah kau penjara dengan Datuk Najib. Tetapi kau tak boleh halang dia daripada mendapat khidmat Queen Counsel. Ini kena faham. So apa yang berlaku ialah dia minta Queen Counsel tak dapat. Last kali dia setuju dengan pandangan-pandangan yang meminta supaya dia gunakan peguam tempatan. Dia lantik Zahid Ibrahim Eko dengan kawan-kawan dia. Bila nak lantik Zahid Ibrahim, mestilah syarikat ini, peguam baru dia, perlu baca dulu dokumen.
Dan mengikut buku Tommy Thomas, dia terpaksa engage pakar daripada luar untuk membantu Jabatan Peguam Negara dalam kes pendakwaan Datuk Seri Najib kerana dokumen pun bertroli. Very complicated case. So mestilah peguam tu nak baca dulu dokumen yang bertroli tu. Dia minta 3 bulan. Kalau pun tak boleh bagi 3 bulan, bagilah 1 bulan. Nampakkanlah sikit keadilan tu. Benda tu tidak berlaku. Malah bila dia tidak dibenarkan untuk membaca dokumen dulu, baru mewakili Datuk Seri Najib, dia minta tarik diri. Dia nak recuse himself. Itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Dan ini ada dalam undang-undang. Sebagai Ketua Hakim Negara, Tengku Maimun lebih daripada tahu bahawa dia tidak boleh menghalang seorang peguam daripada menarik diri sebagai mewakili anak guam dia. Dalam undang-undang, that is very wrong. Ada dalam undang-undang. Dalam undang-undang pun dinyatakan peguam boleh menarik diri. Boleh. Tapi kenapa dalam kes tidak dibenarkan? Jadi itu sebabnya Datuk Seri Najib telah bawa kes ini kepada Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia PBB, supaya dapat dikaji, buat semakan. Ini kita kena faham. Jadi Datuk, kita ada satu lagi kes. Bila mana tular satu rakaman audio, ini membabitkan, benarkah ada musuh-musuh dalam pimpinan kita sendiri yang cuba untuk, dalam audio ni dia katakan kita cuba untuk percepatkan pembiayaan Datuk Seri Najib. Apakah ini audio yang boleh disahkan itu? Audio ni memang saya pun kenal Syed Fazmi lah, Setiausaha Politik kepada Ismail Sabri. Memang tu suara dia. Saya pun kenal dengan Salim, Ketua UMNO bahagian Jempol. Memang itu suara dia. Dan kita tengok daripada percakapan dia orang, memang mereka merancang untuk menyegerakan pemenjaraan Datuk Seri Najib. So saya pun ada satu kes, saya memang merancang untuk bawa mereka berdua ni sebagai saksi dalam kes saya. Apa sebab agaknya mereka nak penjarakan cepat Datuk Seri Najib ni? Kita kena faham sekarang ni, kenapa Datuk Seri Najib perlu segera dipenjarakan. Kerana Datuk Seri Najib ni, walaupun orang dah tuduh dia macam-macam, tetapi aura dia, mana dia pergi ramai. Dan semenjak dia menjadi campaign manager lah, umpama campaign manager pada UMNO ni, kita lihat pilihan raya Cameron Highland kita menang, 7 pilihan raya negeri kita menang, pilihan raya di negeri Melaka kita menang, pilihan raya negeri Johor kita menang. Bila dia masuk je dalam penjara, seolah-olah macam rakyat ni, benda yang dia boleh harapkan lagi hilang. Sebahagian daripada aura BN tu hilang. Saya tak boleh cerita banyak pasal benda ni sebab saya masih lagi ada, bak kata orang tu, saya ada gag order, saya ada injunksi mahkamah. Saya disaman oleh Datuk Seri Ismail Sabri. So ada bab tertentu saya tak boleh masuk. Jadi sampai ke tahap tu saya boleh cerita. Yang lain tu pandai orang lah fikir. Baik Datuk, 2-3 hari yang lepas, ahli parlimen kita daripada kerajaan dan pembangkang juga sudah bersuara dalam parlimen, meminta kepada MP Menteri Undang-Undang untuk menyatakan status siasatan kes bocor daripada Kertas Siasatan Nazlan. Jadi apa saya nak beritahu simple lah. Sebenarnya Datuk Seri Azalina pun banyak dah dia buat, banyak dia bantu untuk pastikan bahawa Hakim Nazlan didakwa. Kita nak pastikan, kita tengok kejayaan Datuk Seri Azalina ni pun banyak. Kita tengok tentang tuntutan Sulu, dia telah berjaya patahkan. Kita tengok banyak kes-kes baru, dia telah berjaya. Kemudian undang-undang yang apa ni, yang tak berapa okey untuk negara pun banyak, kan dia dah apa ni,
perbetulkan, perbaiki ya. She is trying her level best untuk pastikan bahawa Dato' Sri Najib dapat keadilan. Ini tak ada orang boleh nafikan. Cuma kita kena faham kekangan dia. Kalau misalnya, contohnya ada pihak yang mengatakan kenapa tidak ada statement. Kita hantar memorandum kepada Dato' Sri Azalina. Tapi kenapa Dato' Sri Azalina tak buat kenyataan? Ya. Hasil daripada memorandum yang dihantar. Ini kita kena faham. Dato' Sri Azalina ialah Menteri Undang-Undang. Ya. Yang boleh buat kenyataan ialah SPRM. Yang boleh buat kenyataan ialah Jabatan Peguam Negara. Dia Menteri Undang-Undang tak boleh buat kenyataan. Dia boleh terima memorandum, dia salurkan kepada SPRM, salurkan kepada Jabatan Peguam Negara, kemudian mereka kena jawab. SPRM dah buat kenyataan, mengatakan siasatan dah selesai. Sekarang atas Jabatan Peguam Negara untuk dakwa. Tapi Jabatan Peguam Negara kalau dakwa Nazlan, bebas Dato' Najib. Okay. Boleh tak dia orang menang pilihan raya lepas? Tak boleh. Kita ada campaign manager kita kat luar. Ya. Betul tak? Betul. Boleh tak dia orang buruhkan imej Dato' Sri Najib dan imej BN? Sinonimkan BN korak, BN penyamun. Boleh? Tak boleh. Betul tak? Betul. Jadi itu sebab kita tengok seolah-olah Hakim Nazlan ini dilindungi. Malah bila nak dapatkan keputusan sama ada Hakim Nazlan boleh disiasat ataupun tidak, sehingga hari ini mahkamah tak boleh putuskan. This is ridiculous. Prinsip undang-undang kita apa? Prinsip undang-undang kita ialah nobody is above the law. Tidak ada siapa yang berada atas undang-undang. Kita kena tahu bahawa bila mana Mahathir memerangi institusi Raja-Raja Melayu, apa dia buat 1963? Raja dan Agong pun boleh didakwa di Mahkamah Khas. Kalau Raja dan Agong boleh didakwa di Mahkamah Khas, apa istimewanya Nazlan? Apa istimewanya hakim-hakim yang korup? Ini kita kena faham. Jadi bagaimana sehingga hari ini tidak boleh diputuskan lagi sama ada seorang hakim boleh disiasat ataupun tidak oleh pihak SPRM. For me this is very bad. Kalau ini pun tak boleh diputuskan oleh mahkamah, apa yang rakyat boleh harapkan? This is very basic. Terlalu basic. Tapi tak boleh diputuskan sampai hari ini. Dan setiap hari bekas Perdana Menteri kita, mungkin ada orang tak suka dia, tetapi ingat, kalau bekas Perdana Menteri kita boleh dianiaya begini, maknanya rakyat biasa ni jauh lebih boleh dianiaya. Kita tak ada perlindungan lagi. Kita tak ada perlindungan. Bekas Perdana Menteri boleh dianiaya begini. Dan dia sebagai rakyat Malaysia juga, dia mempunyai hak untuk diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kalau hari ini Dato' Sri Najib didapati bersalah bersama dengan Jolo yang menerima 1.2 bilion, the main culprit yang rembat duit 1MDB, saya boleh duduk diam. Saya takkan cakap lagi pasal Najib. Kalau Jolo dihadapkan ke muka pengadilan, tapi anak kepada kroni Mahathir sehingga hari ini tidak dibawa balik pun. Kita lihat bekas Ketua Polis Negara, apa dia cakap? 2018 dia kata hujung tahun ni kita akan bawa balik Jolo. 2019 pun dia kata hujung tahun nak bawa balik Jolo. Last kali dia kata muka Jolo dah macam jalan dah macam ni, muka dah macam beruang, jalan dah macam seladak. Kita tengok keluar gambar Jolo dekat Macau, dekat Hong Kong, molek dia berjudi. Tidak rasa diburu pun. Maknanya tidak ada usaha untuk bawa balik Jolo. Tidak ada usaha untuk hadapkan Jolo ke muka pengadilan. So, adil tak? Orang yang tak berdosa, yang dia dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, duit masuk akaun 42 juta dalam akaun dia, dia tak tahu menau dan tak pernah arahkan sesiapa pun masukkan duit 42 juta ni. Orang ni hari ni merengkuk di penjara Kajang,
Tapi yang menikmati 1.2 billion US dollar, bukan ringgit, hari ini boleh berjudi kat Macau. Macam mana kita nak diam? Saya tahu saya akan berhadapan dengan tindakan mahkamah, mungkin boleh kena contempt of court lagi. Tapi kalau kita sebagai manusia tak menyatakan kebenaran, siapa nak nyatakan kebenaran? Kita nak suruh rimau beruang menyatakan kebenaran untuk manusia? Bekas Perdana Menteri ni tak ada jasa ke? Kalau tak nak anggap dia sebagai bekas Perdana Menteri, dia juga manusia, dia juga rakyat Malaysia, dia juga pembayar cukai. Hari ini kita tengok kes ini, kes SRC baik, kes 1MDB baik, takkan berlaku sekiranya Jolo tak jolok Zeti dan keluarga. Bila Zeti dijolok oleh Jolo dengan wang sebanyak 715 juta dalam akaun suami, akaun syarikat suami dan anak Zeti di Singapura, yang disahkan oleh pihak SPRM telah menerima 715 juta. Dan daripada jumlah tersebut lebih kurang dekat 64 juta baki yang belum sempat dibelanjakan, belum sempat dipindahkan, dah dibawa balik ke Malaysia oleh pihak SPRM. Dia tak didakwa sampai hari ini semata-mata kerana dia rapat dengan Tuan Dr. Mahathir, ada hubungan dengan Muhyiddin. Dan kita pun tahu Pegawai Negara adalah pelantikan Muhyiddin. Is this fair? Bila mana nak luluskan pinjaman kepada SRC International menggunakan duit kuat, Datuk Seri Najib mengarahkan Menteri Kabinet pada ketika itu, Nur Muhammad Yaakob, untuk buat cabinet paper, memberikan cadangan ulasan, suruh buat due diligence, check. Ini SRC nak pinjam duit kuat banyak ni, bukan sikit, 2 bilion, 4 bilion. Apa peniaga dia nak buat? Adakah perniagaan ini legitimate, boleh mendatangkan keuntungan ataupun tidak? Lepas dia buat cabinet paper, barulah kabinet atas cadangan Nur Muhammad Yaakob meluluskan pinjaman. Bukan Datuk Najib luluskan, kabinet luluskan pinjaman ke atas kuat. Tapi macam mana Nur Muhammad Yaakob nak menyatakan benda yang benar kalau dia dah disahkan oleh pihak SPRM menerima 85 juta ringgit? 85 juta ringgit ni lebih banyak daripada 42 juta. Yang 42 juta Datuk Najib terima pun 32 dipindahkan balik kepada akaun SRC International. Hanya 10 juta. Dan tidak ada satu pun perbelanjaan untuk tujuan peribadi. Semua untuk CSR UMNO. Dan kalaulah Jolo tidak jolok Zeti dengan suapan bernilai 715 juta, Zeti yang telah pun diarahkan oleh Datuk Seri Najib, bila mana Datuk Seri Najib menerima berita dan surat daripada Kementerian Kewangan Saudi mengatakan dia nak menyumbang kepada Datuk Seri Najib, dan kerabat diraja Saudi yang mengatakan nak menyumbang kepada Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib bagi dokumen ini kepada Zeti untuk cek, untuk buat due diligence, sama ada wang ini sumbernya halal ataupun tidak. Ada tak unsur-unsur jenayah? Ada tak unsur-unsur yang boleh menyebabkan kita melanggar Anti Money Laundering Act ataupun datang daripada pembiayaan keganasan dan sebagainya. Bila Zeti siasat dan Zeti mengesahkan wang ini bersih, Zeti keluarkan 3 pucuk surat kelulusan untuk duit ini dibawa masuk. Dan Zeti sendiri mencadangkan supaya Datuk Seri Najib jangan masukkan duit dalam akaun dia, dalam akaun UMNO. Sebaliknya, buat satu akaun atas nama dia, akaun amanah, dan duit itu masuk dalam akaun tersebut. Dan Zeti cadangkan supaya duit ini dipecah-pecahkan. 681 juta ni dipecah-pecahkan. Rupa-rupanya memang dah ada niat jahat. Setiap pecahan itu satu pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib. Kalau dia tak disogok
715 juta. Adakah dia akan meluluskan pemindahan duit sebanyak 1 bilion daripada akaun 1MDB kepada Petro Saudi untuk satu usaha malam sama cari gali minyak di Turkmenistan dan Argentina? Within 24 hours lulus. Sudah pasti benda ni tak berlaku. Kalau betul duit ini bukan duit daripada kerajaan Saudi, duit ini bukan duit daripada kerabat diraja Saudi, dia patut beritahu dengan Dato' Najib, duit ini sebenarnya duit yang 1MDB labur kepada Petro Saudi, dan daripada duit itu sebahagiannya nak dimasukkan kononnya sebagai sumbangan. Dato' Najib tak tahu. Itu sebab dia suruh Governor Bank Negara cek. Tapi Governor Bank Negara dah disogok oleh Jolo dengan 715 juta. Dan ini menyebabkan Dato' Seri Najib tertipu kerana ada pegawai tinggi kerajaan membantu orang yang menyeleweng duit 1MDB ni. Jadi macam mana kambing hitam Dato' Najib ni boleh dipenjarakan, tapi sampai hari ini kita tengok Mahkamah pun dah 81 hari tunggu Zeti ni MC tak bagi keterangan di mahkamah. Dan tidak ada orang boleh ambil tindakan pada dia. Kalau kita lambat sikit pergi mahkamah, kena waran tangkap. Betul tak? Adil tak macam ni? Sakit apa agaknya sampai 81 hari? Itulah masalah dia. Kalau dia pergi program boleh pula dia pergi. Kalau dia tak keluar rumah lain, dia pergi program. Tapi mahkamah dia tak boleh pergi. Itu sebabnya kita minta supaya diberikan keadilan pada Dato' Seri Najib. Diberikan keadilan. Saya yakin di bawah pemerintahan Dato' Seri Anwar Ibrahim ni, insya-Allah, dia pernah dizalimi oleh Tun Mahathir. Dia tahu macam mana perasaan orang dizalimi. Saya rasa dia pun tak ada sifat pendendam. Saya yakin di bawah pemerintahan Dato' Seri Anwar ni, cahaya untuk Dato' Seri Najib mendapat keadilan ni insya-Allah cerah. Saya yakin. Sebab dia lagi tahu macam mana dizalimi, macam mana diazab, macam mana duduk dalam penjara. Sebab bila seseorang tu duduk dalam penjara, saya pernah duduk dalam penjara hampir 1000 hari. Lokap 8 kali zaman Mahathir dulu masih hidup. 3 kali zaman Mahathir tinggal saka je. Bagi saya Mahathir dah lama mati, yang ada ni saka. Kemudian saya duduk lokap ISA 60 hari 59 hari kali pertama. Kemudian kali kedua tu daripada 2001 sampai 2003, 2 tahun 2 bulan. Jadi saya boleh tahu bila kita dipenjarakan, masa tu saya political detainee, tahanan politik. Kita faham bahawa yang terseksa bukan tuan punya badan saja. Yang terseksa anak-anak dia, macam dulu Dato' Seri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah terseksa, Nurul Nuha terseksa, Nurul Hana terseksa, Ehsan terseksa, anak-anak dia semua terseksa. Sama juga hari ni, Yana terseksa, anak-anak dia yang lain, Ashman, Nizar, Nazif, semua terseksa. Macam mana Dato' Seri Wan Azizah terseksa, macam itulah Dato' Seri Rosmah hari ni pun terseksa. Jadi saya yakin sebagai Perdana Menteri yang pernah melalui pendawaan-pendawaan yang bermotifkan politik ni, dia pasti tak nak melihat benda ni berterusan, kezaliman ni berterusan. Dengan usia dia 75 tahun, saya yakin bila masa dia pun tahu dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, dan sebagai pemerintah dia akan ditanya adakah dia telah melakukan keadilan ketika dia memerintah. Jadi Dato', berkali-kali, banyak kali Datuk Seri Najib mengatakan dia tidak minta untuk dilepaskan kesnya. Cuma dia minta supaya perbicaraan itu adil untuknya, ada ruang keadilan untuk dia. Ruang keadilan ini bermaksud segala pembuktian-pembuktian yang dibawa oleh peguam Datuk Seri Najib ni perlu disahkan, perlu dibicarakan dalam mahkamah.
Tetapi sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan, Ya. bukti-bukti yang baru datang selepas daripada Mahkamah Rayuan tu tidak diterima. Ya. Malahan minta point counsel pun tak boleh, Tak boleh. tangguhkan Tak 3 bulan pun tak boleh, tukar peguam pun tak boleh. Ya. Banyak halangan kekangan. Jadi Datuk, pada saya, apakah Datuk setuju selagi saksi-saksi utama Jolo, Nik Faisal, Muhammad Nur Yaakob, Zeti Akhtar Aziz dengan suaminya tidak dibawa ke mahkamah, apakah ada keadilan buat Datuk Seri Najib? Percaya. Kalau nak lihat keadilan, kita nak tengok mereka-mereka yang terlibat dalam menyelewengkan duit 1MDB ini, seperti mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menyebut tentang penglibatan Zeti tahun 2022. Beliau menyebut tentang penglibatan Zeti, duit yang masuk dalam akaun Zeti. Kita nak tengok Zeti dan keluarganya dihadapkan ke muka peradilan. Ya. Kalau nak kira faktor usia ke, kita tengok Tun Daim pun dah 80 lebih tahun, boleh juga dipanggil oleh pihak SPRM. Jadi kenapa Zeti tak boleh dipanggil oleh pihak SPRM? Kenapa Taufik Aiman tak boleh dipanggil oleh pihak SPRM? Tidak boleh didakwa di mahkamah. Ini satu benda yang bagi saya sangat tidak adil. Dan kita haraplah benda ni janganlah terlalu lama, kerana setiap saat berlalu kita menganiaya insan yang tak berdosa dalam penjara. Kita berbuat zalim. Kita berbuat zalim. Itulah harapan saya. Baik. Okey. Saudara penonton kita pada malam ini, kalau ada soalan-soalan yang nak dikemukakan kepada panelis kita Datuk Lokman Adam, bolehlah saudara komen di ruangan komen ya. Sementara itu saya nak teruskan soalan ini sebelum kita nak pergi end live ya. Datuk, baru-baru ini juga mahkamah memutuskan bahawa pendakwa rakyat tidak mahu meneruskan lagi untuk rayuan duit UMNO, duit Bosco untuk ditahan. Jelas di sini menunjukkan bahawa duit yang dikatakan pada zaman kerajaan PS Tun Mahathir berkuasa dahulu, kononnya duit-duit ini daripada duit curi 1MDB, jelas membuktikan pada hari ini duit itu bukan duit 1MDB, bukan duit curi, tetapi duit daripada Parti UMNO dan Bosco. Jadi komen. Sebab duit yang disumbangkan oleh kerajaan Saudi dan oleh Pak Arab, yang kononnya mengikut mereka punya kata, kononnya ialah duit daripada duit yang dikeluarkan oleh 1MDB dihantar kepada Petro Saudi untuk investment di Turkmenistan dan Argentina cari gali minyak. Duit ini telah masuk sebelum pilihan raya umum tahun 2013. Dan selepas 2013 duit ini dipulangkan balik. Ketika dia masuk 681 juta US dollar. Ketika dia pulang, ketika itu ringgit sudah melemah. Masa masuk 3 ringgit 1 US dollar, 3 ringgit 5 sen. Masa pulang 3 ringgit 30 sen. Jadi dapat dalam 620 juta US dollar. Nampak macam hilang 61 juta US dollar kan? Tetapi sebenarnya bukan hilang banyak macam tu. Dia lebih kurang dalam 30 juta ringgit saja. Ini mungkin kerana fees dan sebagainya. Jadi kalau dah duit tu semua dah dipulangkan, masakan duit itu duit 1MDB. So duit yang masuk selepas pilihan raya 2013 ke dalam akaun UMNO tidak ada kaitan dengan 1MDB sama sekali. Itu sebab orang yang menerima pun ada yang duit mereka dibekukan, telah pun diriliskan. Maknanya telah dibuka ataupun dinyah buku. Jadi Datuk, kalau kita lihat daripada awal pendakwaan itu, ada satu lagi kita nampak sangat-sangat jelas kezaliman itu berlaku. Apa dia Datuk? Dakwa dahulu
Siasatan belum selesai lagi. Ya. Ini berlaku kepada Datuk Seri Najib dan juga kepada Tan Sri Shari Samad. Termasuklah Datuk Zahid juga. Ya, termasuk juga kepada Presiden UMNO. Contohnya Datuk Najib didakwa di bawah AMLA. Ya. Kena faham ni kenapa didakwa di bawah AMLA. AMLA ni sama macam Kleptokrasi Act di Amerika. Bagi saya AMLA ni, bila pihak pendakwaan tidak ada bukti yang kukuh, dia akan gunakan AMLA. Sama juga pihak DOJ Amerika, dia tak ada bukti untuk kenakan Lau Tek Jo, Kadim Al-Qubaisi, Muhammad Al-Badawi. Dia gunakan Kleptokrasi Act. Kerana kalau penal code ni, kalau undang-undang biasa, undang-undang jenayah biasa, beban untuk membuktikan seseorang itu bersalah terletak di tangan pendakwa raya. Tapi untuk Kleptokrasi Act dan juga untuk AMLA, orang yang duitnya dibekukan, orang yang duitnya dirampas, dia kena buktikan bahawa duit ini dia perolehi daripada sumber yang halal, tidak ada unsur jenayah dan sebagainya. Itu kita kena faham. Baik. Datuk, kes dakwaan kepada Datuk Seri sama juga dengan Datuk Zahid. Ya. Kita tengok dalam kes Datuk Najib tadi, selepas dia didakwa bawah AMLA, ya, besok baru pihak AMLA panggil ambil keterangan. Baik. Sepatutnya dalam mana-mana prosedur siasatan, baik pihak SPRM maupun pihak polis, pihak SPRM dan polis akan siasat betul-betul dulu. Dah cukup bukti, dia nampak kes ni kuat, dah ambil statement daripada orang yang mengadu, dah ambil statement daripada orang yang dituduh, dah ambil statement daripada saksi-saksi, dah cukup semua, dia bagi kepada Jabatan Pegawai Negara. Bila Jabatan Pegawai Negara dah cek kes ni semua, lengkap tak lengkap, dia akan pulang balik kertas, suruh dilengkapkan kalau tak lengkap. Bila dia dah puas hati, dia nampak kes ni kuat, boleh menang, baru dia dakwa. Tapi dalam kes Datuk Najib, hari ni dia kena dakwa, besok baru dia ambil keterangan dia di AMLA. Sama juga kes Datuk Zahid. Kita tengok bila mana kita persoalkan kenapa Datasonic dan MyEG yang kononnya telah memberi rasuah kepada Datuk Zahid, kenapa dia tidak didakwa? Macam bila Lim Guan Eng didakwa, Pang Likun yang memberi suapan juga didakwa. Kita tengok kenyataan SPRM ketika itu, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. So itu pun dah terang-terang salah. Sama juga dengan kes Tan Sri Shari. Dakwa dulu, siasat kemudian. Ini memang law of the jungle. Kalau ikut sistem undang-undang betul, dah lama dah kes dibawa. Apakah ini juga Datuk membuktikan bahawa selama ini dendam politik daripada Tun M itu? Ini semua jelas membuktikan bahawa pendakwaan ke atas kepimpinan UMNO, baik Presiden UMNO, baik mantan Presiden, baik pemimpin-pemimpin UMNO yang lain, bermotifkan politik. Politically motivated. Berniat jahat. Malicious prosecution. Dan merupakan pendakwaan terpilih. Selective prosecution. Kenapa saya kata selective prosecution? Kita tengok bila pemimpin Pakatan Harapan dulu, zaman Mahathir, macam Azmin Ali, video seks luar tabik dia terang-terang, tapi tidak ada pendakwaan. Sebab dia dilindungi oleh Mahathir, dia dilindungi oleh Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin. Ini kita kena faham. Sama juga, mereka juga tahu tentang kes Lim Guan Eng, tapi mereka tidak apa-apakan Lim Guan Eng ketika Lim Guan Eng bersama mereka. Tetapi bila Lim Guan Eng sudah tidak bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, Muhyiddin telah mendakwa Lim Guan Eng. Itu juga adalah politically motivated. Maknanya pendakwaan yang bermotifkan politik. Sama juga, Syed Saddiq juga ada kes rasuah. Tetapi Syed Saddiq tidak didakwa ketika zaman Atuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi bila Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, bila Syed Saddiq keluar daripada Bersatu, tidak lagi menjadi Ketua Armada, Syed Saddiq berhadapan dengan pendakwaan yang bermotifkan politik oleh Muhyiddin Yassin.
Lepas tu hari ni kita tengok Muhyiddin seolah-olah tak ada cermin kat rumah. Dia boleh menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan penawaan politik. Melakukan intimidasi. Padahal siasatan ke atas dia oleh pihak SPRM kerana kebodohan Muhyiddin sendiri. Engkau nak merasuah pengundi berskala besar, janganlah merasuah tu buat terang-terang, buat dalam dewan, buat di pejabat daerah, buat di pejabat adun, buat di surau yang orang boleh rakam. When you do something stupid, ketahuan, orang sebarkan, and then you nak blame Datuk Seri Anwar kerana pihak SPRM siasat. Itu baru SPRM siasat, belum dakwa pun. Dan bagi saya, selagi tak tukar AG, sampai mati takkan dakwa. Sampai mati takkan dakwa. Sebab takkan AG yang dilantik oleh Muhyiddin nak dakwa Muhyiddin. No way. Kita pun tahu simple matematik ni. Okey, baik. Datuk, kalau kita tengok juga pada masa kerajaan dahulu, Tun M sebagai PM 22 bulan itu. Ya. Kita nampak 15 kes daripada pemimpin mereka gugur begitu saja. Ya. Tetapi pemimpin kita satu persatu diheret di mahkamah. Ya. Ini membuktikan bahawa dendam ataupun permusuhan dan juga nak menganiaya pemimpin-pemimpin kita ni, UMNO ni, jelas kelihatan, Datuk. Itu terang-terang. Kita contohnya lah kes yang melibatkan Datuk Zahid yang kononnya mendapat dana daripada Ultra Kirana Sdn Bhd. Datuk Zahid dituduh menerima dana politik, political donation daripada Ultra Kirana. Walaupun Datuk Zahid menafikan jumlah tu tak betul. Dia kata 2 kali je diterima 100,000, tapi dikatakan sampai 13 juta. Tetapi bila ditanya oleh Peguam Datuk Zahid, iaitu Peguam Zaidi, kepada David Tan, iaitu pihak Ultra Kirana, siapa lagi yang menerima political donation kamu? Dia kata dia banyak bagi sumbangan pada ramai orang. Antara yang terima termasuklah Tun Mahathir melalui Tan Sri Rahmat, iaitu suami kepada Puan Sri Yasmin. Yasmin ni anak saudara Tun Mahathir. Dia dapat 2.6 juta. Dia duk sebut 2.6, rupa-rupanya dia pun dapat 2.6. Tapi juta lah. Si Tompok ataupun Muhyiddin juga menerima 1.3. Dia terima 1.3. Dia nafikan ke ataupun bagi atas tangan orang lain ke apa, itu belakang cerita lah. Persoalannya dia juga terima. Sama juga Isyamuddin Tun Husin pun terima, Khairi Jamaluddin pun terima. Siapa lagi? Ramai orang terima. Persoalan dia, kenapa bila Datuk Zahid yang dipaksa oleh Tun Mahathir untuk bubarkan UMNO, dia tak nak bubar, untuk masuk bersatu, dia tak nak masuk bersatu. Selepas dia tolak permintaan Mahathir, 10 hari dia kena dakwa. Sebelum tu tak ada langsung pendakwaan ke atas dia, hanya Datuk Najib je kena. Kenapa bila Datuk Zahid terima daripada orang yang sama, dia dikatakan menerima rasuah, tapi bila Muhyiddin, Mahathir, Isyamuddin Tun Husin, Hanifah Aman, siapa lagi? Khairi Jamaluddin, bila orang ni terima, ianya dianggap sebagai political donation. Maknanya sistem undang-undang kita ni double standard. Ada yang tak kena. Untuk orang yang menentang, tak mau tunduk dengan kerajaan, orang ni dianggap menerima rasuah. Untuk orang yang datang daripada kelompok yang pro Tun Mahathir, orang ini dianggap sebagai menerima sumbangan politik. Nasib baik dia orang tak kata menerima sedekah. Kalau ikut definisi Haji Adi, maka dia orang ni menerima sedekah. Datuk Zahid terima rasuah, dia orang terima sedekah. Adil ke macam ni? Nasib baiklah ada juga hakim yang boleh nampak benda ni terang-terang. Malah dia tanya, kenapa laporan polis ke atas Isyamuddin dan Datuk Zahid, tapi kenapa Datuk Zahid seorang yang disiasat?
Saya ada dalam mahkamah ketika itu. Jawapan daripada pegawai SPRM, arahan pihak atasan kepada saya hanya untuk siasat Dato' Zahid. What is this? Tak nampak jelaskan ianya penlawan politik, bermotifkan politik, berniat jahat dan terpilih. Tapi alhamdulillah, nasib baik semua kes-kes ini telah digugurkan. Dan saya rasa fitnah ke atas Dato' Zahid mengatakan dia beli 2 buah banglo untuk diduduki. Orang yang tak tahu Dato' Zahid punya rumah berapa punya besar. Dia dah kaya masa dia tokoh korporat lagi. Anak-anak dia semua dah ada rumah. Dia beli rumah yang dulu merupakan surau. Dia convert satu menjadi pusat didikan untuk orang dewasa belajar agama. Satu lagi dia convert menjadi pusat tahfiz. Hakim Collins sudah pergi tengok. Itu sebab saya yakin kes ni Dato' Zahid boleh menang. Sebab hakim dah tengok. Kalau daripada saya tak boleh nak komen, tapi saya tengok macam dia puas hati. Tapi kita tunggulah keputusan macam mana. Apakah dana daripada Yayasan Akal Budi itu yang dikatakan ada diberikan juga kepada Persatuan Bola Sepak PDRM, itu salah laku ke apa tidak? Iyalah, bila diorang ada masalah kewangan, nak bayar gaji apa semua sekali, ada masalah. Maka Dato' Zahid meminjamkan. Itu pun kena tuduhan. Sama juga ada satu kesilapan yang kita tahu memang silap. Ketika Dato' Zahid berada di Milan, Meja Mazlina telah pun mengeluarkan cek untuk membayar kredit kad isteri Dato' Zahid. Sebenarnya Meja Mazlina ni jaga 2 cek. Satu cek yayasan, satu cek peribadi Dato' Zahid. Untuk kerja-kerja yang kontraktor buat untuk yayasan, patut dibayar guna cek yayasan. Untuk kerja-kerja yang peribadi, bayar bil api, bil air, pakailah cek peribadi Dato' Zahid. Meja Mazlina dalam mahkamah dah mengaku dia buat silap. Dia terguna cek yayasan. Dan Dato' Zahid pun tak tanda tangan. Nak bayar kredit kad tu pakai cop. Contohnya macam saya, kita kan banyak buat kad jemputan kad air raya contohnya kan. Takkan kita nak sign semua. Kita sign, dia orang scan sign kita tu buat cop. So dia orang cop lah. Contoh sijil kita keluar untuk program-program sijil. So cop tu, kalau nak ikutkan dengan cop tu yang Meja Mazlina silap bayar kredit kad isteri Dato' Zahid menggunakan cek yayasan. Patutnya kalau pergi kat bank pun, bank takkan tak boleh beza cop dengan tanda tangan asli. Tapi bank lepaskan. Ini pun satu benda yang kita pelik. Dan ketika benda tu berlaku, ketika Meja Mazlina ni buat kesilapan ini, Dato' Seri Zahid berada di Milan atas urusan rasmi. So itu sebablah bagi saya, yang kita tak nak mendahului mahkamah, kita biarkan mahkamah putuskan. InsyaAllah saya rasa. InsyaAllah boleh berjaya Dato'. InsyaAllah tak ada masalah. Jadi kalau kita perhatikan juga, adanya bila mana dinyatakan dalam perbicaraan mahkamah di US ni, Tim Lesnar dan Project Earth, dia menyatakan bahawa ada duit yang diberikan kepada seorang wanita di dalam negara kita, 10 juta tak salah. Kemudian boleh pula dipulangkan begitu saja, tidak didakwa. Ini masalah. Pertama sekali saya nak betulkan sikit fakta dia. CEO Rozana Rozhan, dia memeras ugut Tim Lesnar, boyfriend dia. Dia bukan minta duit. Dia minta rumah bernilai 10 juta US dollar. Sepatutnya dia pun patutnya kena dakwa. Tapi dia kata dia pulangkan balik. Dia sedia pulangkan balik. Sampai sekarang dia tak didakwa. Adil macam ni? Tak adil. Kalau kita tengok Tim Lesnar pun, dia terima 75. Dia terima Tim Lesnar 70
75 juta US dollar, tak silap saya. Tim Leicester terima. Dan dia jadi saksi untuk mengenakan Roger Earl yang hanya terima 35 juta US dollar. Kita kalau nak tangkap bapa penyamun, contohnya anak buah penyamun tu, keterangan saksi tu membantu untuk tangkap bapa penyamun. Tapi terbalik, tim Leicester yang terima lebih 2 kali ganda daripada Roger Earl, keterangan dia diambil untuk membantu menjadi saksi mengenakan Roger Earl. Ini pun kita dah nampak memang haywire lah. Dan saya nak beritahu zaman pemerintahan Mahathir dan Muhyiddin, mereka telah pun bersetuju dengan penyelesaian yang dibuat oleh kerajaan Amerika. Kerajaan mereka telah pun membuat penyelesaian settlement dengan Jolo, dan kemudian Peguam Jolo telah memohon dengan Jabatan Peguam Negara supaya dikembalikan pasport Jolo dan nama Jolo dikeluarkan daripada Red Alert Interpol. Tapi nasib baiklah kita ada Tan Sri Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM, yang tak bersetuju. Dia telah membantah benda ni, dan dia tak setuju supaya pasport dia benarkan dipulangkan. Dia tak setuju juga nama Jolo tu dikeluarkan daripada Red Alert Interpol, kerana dia nak bawa dan hadapkan Jolo ke muka pengadilan. Kalau kita lihat Dato', PDRM kita ni salah satu polis yang terbaik di dunia, Dato'. Sekejap saja penjenayah boleh dikesan, ditangkap. Tetapi dalam kes Jolo ni nampak begitu sukar, Dato'. Apa masalah dia sebenarnya ni? Saya cakap terus terang lah, polis kita antara yang terbaik. Rompakan dekat Shah Alam contohnya, dia orang pakai balakabah, tutup muka semua, mata, pakai sarung tangan, pakai baju serba hitam, semua tutup. Memang tak boleh kesan lah siapa. Itu pun polis kita boleh tangkap. Bila abang kepada Presiden Korea dibunuh dengan racun yang diserkup oleh satu warga Vietnam, satu lagi warga Indonesia. Kedua-dua mereka ini, kalau kita tengok CCTV tu cukup jauh, tapi polis Malaysia boleh tangkap. Cuma bila seorang ketua polis negara yang dah pencet, tiba-tiba dah pergi tanam sayur 2 tahun, dibawa balik jadikan ketua polis negara. Pelantikan politik. Yang ini yang rosak segala-gala. Sehingga kan benda yang terang, video Azmin Ali ni dirakam, kamera tu diletak di atas televisyen, katil tu dekat je. Itu sebab jelas. Saya dah bawa video ni untuk laporan forensik di Jakarta, dan saya dah bawa benda ni untuk laporan forensik di Birmingham, UK. Memang kedua-dua pakar forensik mengesahkan memang itu Azmin Ali dan pasangan dia Haziq. Tapi sampai sekarang tidak ada sebarang pendakwaan. Pasangan pun dah mengaku. Pasangan dah mengaku. Ini satu benda yang pelik. Biasa kalau pasangan dah mengaku, dah tak boleh nak elak, memang kena dakwa. Tapi layanan istimewa kepada kroni Mahathir dan Muhyiddin, tidak ada sebarang pendakwaan. Sebabnya sebelah pihak sana. Jadi itulah kita kena faham. Lagi satu, suami Zeti ni juga, selepas mendapat duit, rasuah, dapat duit Wan MDB ni, 715 juta ni, kemudian pulangkan balik, dia pun tak didakwa juga. Tak didakwa. Kenapa keadilan begini kita nampak? Itulah masalahnya. Itu sebabnya saya rasa cabaran untuk kerajaan perpaduan ini ialah pastikan institusi-institusi asas negara ini perlu dipimpin oleh orang yang mampu berlaku adil. Kalau tidak ada rombakan, baik di Jabatan Peguam Negara, di Badan Kehakiman, ketua-ketua asas institusi ini, maka sukar untuk kita lihat reformasi
institusi seperti mana yang diidamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Datuk, Ya. soalan seterusnya ni, pada peringkat awal lantikan Datuk Seri Anwar, dia telah jelaskan, jelaskan sejelas-jelasnya bahawa kerajaan yang ada sekarang akan nak buat reform institusi, PDRM, SPRM, Jabatan Peguam Negara, Peguam Negara itu sendiri ataupun Ketua Hakim Negara. Jadi apa harapan Datuk untuk kerajaan yang baru ini, supaya Datuk Seri Anwar ataupun kerajaan baru? Tadi saya dah sebut, harapan saya ialah supaya Datuk Seri Anwar dan kerajaan baru dia mulakan dengan melakukan reformasi, dengan menukar ketua-ketua institusi. Pastikan contohnya Ketua Hakim Negara mestilah dilantik oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Ini penting. Kalau nak lantik Tengku Maimun balik pun tak ada masalah. Tapi mesti atas cadangan daripada JEK. Kemudian Peguam Negara juga perlulah dilantik orang yang tidak mempunyai political inclination kepada mana-mana pihak. Kalau boleh orang yang betul-betul mampu berlaku adil, boleh mendakwa mereka yang didapati bersalah dan tidak melepaskan penjenayah-penjenayah yang sepatutnya didakwa. Ini penting. Sama juga dengan Ketua Polis Negara, kita nak supaya orang tu boleh berlaku adil. Begitu jugalah dengan pelantikan Governor Bank Negara, dengan pelantikan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Semua kena pastikan orang yang mampu untuk mengembalikan keadilan di bumi kita Malaysia.